saya dah dipahamkan. Ada yang akan dipanggil dalam waktu terdekat. Jangan tunjuk pandai, jangan tunjuk anda hebat. Rakyat nak tahu, akhirnya nanti terbongkar semua. Itu keadaannya saudara. Saya melihatlah. Kononnya Norma kata kerana dia tak bangun, tak nak menyokong bahawa mau supaya pemilihan parti diteruskan, supaya dia menentang. Seolah-olah dia menentanglah tiadanya pemilihan untuk jawatan presiden, timbalan presiden. Itu bukan urusannya saudara. Bukan sebab itu saya nak jelaskan. Sebabnya kerana beliau melakukan sabotaj terhadap parti apabila parti memilih Datuk Habibah sebagai calon, bukan diri. Itu kena jelas. Jangan ingat, mulalah mereka mencipta naratif yang bukan-bukan. Kata itu, kata ini. Kononnya saya tak menyokong presiden. Kononnya saya mengkritik presiden. Tak ada benda lah. 4 tahun Datuk Seri Zahid kena kritik. 4 tahun beliau dimaki hamun. Tak ada apa ambil tindakan. Tetapi sesuatu yang dilihat boleh mengakibatkan parti kita ni rosak, tentulah dia akan pertahankan. Sebab dia mempertahankan parti UMNO ni sehingga dia diseret ke mahkamah. Itu kena jelas saudara. Sebab itu kepantangan dia melihat siapa saja yang boleh merosakkan parti. Sesiapa saja yang mahu menjadikan UMNO ini sebagai taruhan. Siapa saja yang mahu menjual, menodai UMNO, dia tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan. Tetapi cara dia ambil tindakan itu mesti mengikut lunas-lunas perlembagaan. Saya lenjan, saya setiap malam cakap, Datuk Seri Presiden, bila lagi perlu ambil tindakan. Dan semalam bila dia ambil tindakan, Presiden yang salah. Ini keadaannya. Sebab itu, bagaimana kata Datuk Megat Firdaus, dia kata, Megat Zulkarnain, dia kata bahawa tindakan itu diambil kerana sabotaj Noh Omar terhadap calon kita, iaitu Datuk Habibah. Saya sendiri ada di Tanjung Karang. Peristiwa saya lihat depan mata saya. Kita tak sanggup saya tengok Datuk Habibah menangis di atas stage, menceritakan untung nasibnya bagaimana dia dilakukan sabotaj oleh orang yang satu ketika dulu diangkat olehnya sebagai calon. Beliau selaku ketua wanita menggemeling, menyensing lengan untuk memastikan kemenangan Noh Omar. Bila Noh Omar tidak bertanding, peluang itu beri pada Datuk Habibah, maka dilakukan sabotaj. Ada orang macam ni boleh kita terima kasih ke? Boleh kita menghormati orang macam ni? Bagi saya tidak layaklah orang yang berada dalam UMNO. Itu saya. Sekali lagi ingat saudara, setiap tindakan yang dilakukan oleh Majlis Tinggi malam tadi, ia berlandaskan kepada lembaga disiplin UMNO. Ia bukan boleh dibuat sebarangan saudara. Proses, saya kata, proses lembaga disiplin UMNO bukan sehari saudara. Setelah mendapat laporan pelanggaran disiplin, siasatan dilakukan. Lembaga disiplin akan memanggil saksi-saksi dan mereka akan mengumpulkan hasil siasatan serta cadangan tindakan. Sebab itu cadangan lembaga disiplin gantung, bukan pecat. Yang mana pecat-pecatlah, yang mana gantung. Sebab ia mengambil masa sekurang-kurangnya 1 bulan saudara. Kita sebulan duk mengamuk lah, marah pada ini presiden. Berapa ekar dada dari presiden, masih berlapang dada je. Kita marah. Tapi dia kena tunggu. Sebab itu saudara, tindakan Majlis Kerja Tinggi tiada kaitan langsung dengan tindakan mereka yang membantah usul presiden dan timbalan presiden tidak dipertandingkan semasa Perhimpunan Agung UMNO. Ini kena jelas saudara. Jadi kalaulah nak mahu diambil tindakan kerana tak menyokong, tak bangun, ada ya. Saudara Razali Ibrahim daripada Jumua Johor, dia tak bangun, artinya dia tak setuju. Tak ada pun ambil tindakan pada dia. Begitu juga ini Datuk Alwi daripada Ketereh, dia tak bangun, tak ada pun ambil tindakan pada dia kerana dia tidak melakukan sabotaj kepada parti, dia tidak mahu menjahanamkan parti. Soal ketetapan dia, pendirian itu kita hormati. Jadi soal sekarang ni banyak orang bertanya saya, kenapa UMNO sekarang ni betul-betul berani harakiri mengambil tindakan? Saya kata harakiri apa benda? Harakiri yang bagaimana? Banyak orang pula bertanya pula saya, tanya, ini tindakan bunuh diri ke ni? Saya kata tak ada bunuh diri. Sebab tu mereka katakan syabas Datuk Syed. Sebab ini bukan tindakan bunuh diri. Ini semata-mata untuk menyelamatkan UMNO dan perlu dilakukan pembersihan, islah dalam kepimpinan. Kita dah bercakap berbulan-bulan sebelum musim pilihan raya lagi. Saya dah bercakap, kalau saudara ingat,
Saya adalah antara orang yang selalu dilihat bertelagah dengan Presiden. Sebab Presiden tak nak ambil tindakan. Kita melihat waktu diadakan pilihan raya di Melaka, waktu pilihan raya umum di Johor, kita mempertahankan. Tapi tak adalah dilakukan sabotaj. Bila berlaku pilihan raya umum, Parlimen ini rupanya masih ada terdapat sabotaj. Saya bagi tahu saudara, contohnya, ini budak mata sepit ni. Saya selalu kata budak mata ikan keli. Badan pun hitam dengan jambang. Eloklah macam hero Hindustan. Saya memang tak berkenan dia dari dulu lagi. Saya tak berkenan dia sejak dia jadi, bukan kerana jadi menantu Pak Lah. Saya tak jadi menantu Pak Lah, tidak. Tapi saya melihat waktu Datuk Seri Abdullah Badawi ambil alih daripada Dr. Mahathir memimpin UMNO dan Barisan Nasional. Itulah pertama kalinya UMNO Barisan Nasional menang sebegitu besar. 2/3 menang 164 kursi parlimen. Menang besar, tak pernah berlaku. Dan semua orang mengatakan, okey, era now, baiklah untuk kerajaan. Tapi bila datang budak ni duduk dekat tingkat 4, jangan lupa the fourth floor boys. Saya masih ingat lagi Tun Musa Hitam juga mengkritik. Wah, dia kata sekarang ni kerajaan Datuk Abdullah Badawi ni bukan dipimpin oleh Pak Lah, ia dipimpin oleh kerajaan anak beranak. Ini keadaan saudara. Apa tidak berlaku kebejatan budak tingkat 4 ni? Jangan lupa saudara, itu yang saya katakan, dia adalah orang bertanggungjawab the beginning of the fall. Bagi saya, sebab orang benci dengan keadaan apa yang dilontarkan banyak. Masa itu belum lagi media sosial ni hebat saudara. Tapi waktu itu saya heran. Malaysia Today, Raja Petra sampai mengujurkan Khairi Jamaluddin Chronicle. Jangan lupa saudara, dah balon hari-hari. Sahabat saya Datuk ini Zahrin Sangkelembat, balon kerajaan 3 beranak. Jangan lupa. Tapi bila dia ambil tindakan pada dia, kenapa ambil? Adakah harakiri? Dia adalah calon Parlimen Sungai Buloh. Marah sangat-sangat kerana dia tidak bertanding di kawasan Rembau. Dan dia bertanding di Sungai Buloh. Dia sanggup pergi jumpa dengan menyembah Presiden MRC, minta bagi tempat untuk situ. Patutnya berunding dengan Presiden. Sampaikan bila dia cakap MRC pun setuju, bagilah calon daripada UMNO bertanding di Sungai Buloh. Presiden kata tak ada masalah. Maka ditandatangani watikah pelantikan beliau sebagai calon di kursi Parlimen Sungai Buloh. Apa jadi? Sepanjang kempen di Sungai Buloh, saudara jangan lupa saudara, kawasan saya Kota Damansara berada dalam Sungai Buloh. Kita mendengar kempennya, tak sanggup kita dengar saudara. Dia mengatakan, sedangkan dia mewakili UMNO Barisan Nasional. UMNO sudah sesat, UMNO begitu, UMNO begini. Kamu boleh maki Presiden, tak ada masalah. Tapi tindakan kamu yang menjadi calon, itu saya kata budak bengong. Bengong sebengong-bengongnya. Kamu bertanding atas tiket UMNO Barisan Nasional. Tapi kamu maki UMNO Barisan Nasional secara terbuka. Dan ini merosakkan kawan-kawan yang lain. Ini jelas saudara. Sebab itu kawan-kawan yang lain betul-betul terkejut. Kenapa dia buat begini? Jadi apakah tindakan memecat beliau itu tidak wajar? Bagi saya sewajarnya. Dia melakukan tindakan yang memang kononnya tu hebat sangatlah. Seli-seli Muhyiddin ajak KJ masuk PN. Silakan, saya tepuk tangan. Silakan, tak ada masalah. Jangan lupa, antara orang benci kerajaan Perikatan Nasional apabila Khairi mewujudkan langkah mewajibkan orang supaya duduk di rumah PKP, dia terlibat sama, mesti divaksin. Akhirnya Datuk Lokman kena dihadap ke mahkamah. Semua orang dipaksa kena vaksin lah apa semua. Dan kita nak tahu juga, bila KJ dah cakap banyak, silakan, tak ada masalah. Cuma kita minta Suruhanjaya Pencegah Rasuah sila siasat berhubung dengan pembelian vaksin. Datuk Seri Anwar Ibrahim pun telah mengatakan lebih kurang 6 juta vaksin yang akhirnya tak boleh digunakan. Habis luput waktu. Kenapa dia order begitu banyak? Jangan lupa juga saudara, di Parlimen sila buka handset. Buka handset. Ahli Parlimen mengatakan, bertanya pada speaker, Tuan Speaker nak bertanya ni, apa dia? Ini pembelian vaksin ni, siapa yang dapat? Berapa komisionnya? Wah, artinya kalau ahli Parlimen sudah melontarkan pandangan itu, tentulah ada sesuatu. Jadi saya harap dalam keadaan begini, Datuk Seri Anwar Ibrahim pun dah bercakap tentang isu vaksin ini. Maka perlu disiasat. Orang yang bertanggungjawab berhubung dengan vaksin,
Waktu itu dia bukan Menteri Kesihatan. Dia hanya sebagai Menteri Sains dan Teknologi. Waktu itu Menteri Kesihatan Datuk Adham Baba. Tapi dia diberi in charge ataupun berurusan untuk mencari vaksin, memesan vaksin. Sepatutnya Kementerian Kesihatan. Di sini orang dah nampak ada. Jadi Tan Sri Muhyiddin nak panggil dia duduk dalam Perikatan Nasional, silakan. Seronok kita. Lagi lebat kita balun dia. Seorang-seorang kita balun nanti. Maka bersekongkollah puak-puak yang mengurung rakyat selama yang terpanjang di dunia kesan daripada PKP. Jangan lupa, Khairy Jamaluddin juga bertanggungjawab. Of course, Tan Sri Muhyiddin. Ini saya cakap terang saja. Tapi bukan itu isunya, maka dia dipecat daripada UMNO. Isunya apabila dia dipilih jadi calon UMNO, naik pentas memaki hamun UMNO. Saya tahu Datuk Seri Presiden ni dia mengenang jasa. Sebab dia dapat jadi menteri pun, jasa Pak Lah. Satu dulu Pak Lah ini adalah Perdana Menteri. Dia mengenang jasa. Sebab itu saya marah. Sebab itu saya kata kenapa berlapang dada sangat. Saudara jangan lupa, waktu pertandingan Presiden UMNO. Ini biar saya ungkit terus terang, saudara. 3 calon. Satu yang Muhammad Teguh Razili Hamzah. Yang kedua Datuk Seri Zahid Hamidi. Yang ketiga Khairy Jamaluddin. Maka diadakan pemilihan pada tahun selepas saja. Ini pilihan raya yang ke-14 dulu. Tahun 2018. Dan diumumkan Datuk Seri Zahid menang sebagai Presiden. Teguh Razali dengan hati terbuka. Langsung tidak nak kata pemilihan ini tak baik. Tak ada. Dia terbuka. Dia kata dia ucapkan tahniah pada Datuk Zahid dan dia akur pada kehendak demokrasi. Khairy macam ikan baung melawang belakang. Macam ikan baung. Tapi Datuk Seri Zahid begitu berlapang dada. Lantik Yang Mulia Teguh Razili Hamzah untuk menyatukan warga UMNO ni. Lantik Yang Mulia Teguh Razili Hamzah sebagai pengerusi Majlis Penasihat UMNO. Sebab manakah usia dia, keterlibatan di UMNO segitu lama. Dan Teguh Razali dengan hati terbuka menerima. Beliau menganggap ini pertandingan ini demokrasi. Jadi dah menang, ahli parlimen, ahli-ahli Pak UMNO dah pilih Zahid Hamidi sebagai presiden, kita kena hormati katanya. Dan dia berpesan pada saya, jangan kita robekkan kerusi presiden ini. Dan dia menghormati. Tetapi saya ingat lagi petang itu saya bertandang ke tingkat 38. Berjumpa dengan Datuk Presiden. Dia bila saya tanya dengan dia kata macam mana keadaan UMNO sekarang? Ginilah dia kata, lepas pemilihan ini saya nak melantik Khairy Jamaluddin sebagai ketua penerangan UMNO. Saya terkejut. Sebab UMNO ni kalau bertanding ni selalunya akan bermusuh sampai mati. Itu keadaannya saudara. Banyak orang tak tahu. Cuma antara Teguh Razali dengan Datuk Zahid Hamidi tak ada bermusuh. UMNO ni kalau bertanding musuh sampai mati. Itu keadaannya saudara. Sebab itu dia dielakkan kalau boleh jangan ada pertandingan. Sebab kalau menang pun orang tak setuju, kalau kalah pun orang tak setuju. Jadi Datuk Zahid mengatakan kepada saya, dia kata dia nak lantik Khairy Jamaluddin sebagai ketua penerangan. Saya kata betul ke cadangan ini bos? Dia kata gitulah. Dia kata saya nak lantik. Saya kata Khairy ni lawan you. Wajar ke? Dia kata mal. Saya ingat lagi kenyataan Datuk Zahid. Kalau kita dipatuk ular, ubat terbaik apa? Saya katakan ubat terbaik pergi jumpa doktor lah. No. Ubat terbaik itu adalah bisa ular itu sendiri. Jadi biarlah Khairy menerangkan pada ahli-ahli peringkat akar umbi tentang UMNO, ke arah mana UMNO yang kita nak bawa. Saya kata kalau itu penilaian ni okey lah, tak ada masalah. Setelah berlaku apa jadi? Dengan mentah-mentah dia menolak tawaran itu. Inilah Khairy Jamaluddin. Dia boleh tanya dengan dia. Dia boleh ambil tindakan dalam mahkamah pada saya kalau benda tak betul. Boleh tanya dengan Presiden UMNO, masih hidup lagi. Saya bercakap benda ni ada berlaku depan mata saya sendiri. Dan bila tak nak, dan bila ini, jadi niat dia kalau dia kata nak bersama dengan UMNO, ni nak membina UMNO, bukan. Niat dia aku nak jadi presiden. Sebab itu waktu dia berkempen di Sungai Buloh, lain tak ada. Saya akan jadi presiden UMNO. Saya akan berbetulkan UMNO. UMNO parti dah rosak. Oh, waktu itu menyirap darah Tuan Raja yang tahu. Waktu itu juga saya bertanya dengan presiden. Saya pergi ke Bagan Datuk, saya berjumpa dengan presiden. Saya kata itulah. Calonkan dia lagi. Saya kata, okeylah, dia kata, anak muda.
Begitu yang saya katakan, saya nak ukur dada presiden tu berapa ekar dia punya luas. Berlapang dada. Sebab dia memikirkan bahawa ini menantu Pak La. Zaman sekarang dah berubah. Dulu waktu dia jadi menantu Perdana Menteri, jangan lupa dia bertanding jawatan Ketua Pemuda. Itu juga menjadikan masalah besar. Apabila dia menang dengan Mukris, Dr. Mahathir tentulah tersinggung, anak dia kalah. Akhirnya Dr. Mahathir kerjakan Pak La. Jangan lupa sejarah ini, dialah punca jadi masalah. Menang, akhirnya rasuah. Siapa memulakan politik wang dalam pergerakan pemuda? Ini kena jelas, saudara. Dan sebab itu saya kata, wajar dia dipecat. Ini bagi saya hampeh. Sekupang tak guna. Saya kalaulah benar dia nak masuk Perikatan Nasional, alhamdulillah. Ada teman-teman nak sedekah pisang, silakan. Itu bab Khairy Jamaluddin. Okey, now kita tengok pula bagaimana Norma digantung, dia minta dipecat. Bila pemecatan berlaku, dia maki hama presiden pula. Itu tak betul, ini tak kena dan sebagainya. Okey, 2 orang yang telah pun dipecat. Now, banyak orang bertanya tentang Hishamuddin. Sekarang dia tak boleh nak bergerak. Sebab inilah orang yang melakukan pelbagai langkah. Saya dah bercakap dah. Waktu dia dengan Azmin Ali apa semua, dilihat baik. Berlaku langkah Sheraton. Jangan lupa, saudara. Ialah H2O Hishamuddin. Dan boleh bertanya dengan Datuk Yaakob Khan di Sabah. Saya kebetulan 2 bulan ke 3 bulan dulu pergi ke Sabah. Ada peluang minum makan tengah hari dengan Datuk Yaakob Khan. Saya tanya Datuk, nak tanyalah ni. Banyak orang kata bahawa Hishamuddin datang ke Sabah ini memujuk pemimpin UMNO untuk keluar daripada UMNO dan menyertai Parti Prima Bersatu. Benar. Benar bah itu. Aku diberi wang itu bah. Mau diberi itu banyak itu wang bah. Kalau aku lihat itu wang, kalau aku pentingkan itu wang, aku sudah lumpat bah. Tapi bagi aku perjuangan bah. Tidak boleh. Aku tidak boleh. Aku tidak mau. Aku tidak lumpat bah. Itu kenyataan Datuk Yaakob Khan pada saya. Dan yang tinggal 2 orang aja, iaitu Datuk Yaakob Khan dan Datuk Bong Mokhtar. Inilah 2 orang yang cuba berusaha untuk membangkitkan UMNO. Yang lain kabarnya telah pun dibeli. Tapi kenyataan Datuk Yaakob Khan membuatkan saya meluat dan benci dengan Hishamuddin. Bila kita kalah saja, terus bawa nak kalau boleh nak dipadamkan UMNO Sabah tu. Inikah orang yang mengatakan saya berjuang untuk UMNO, saya berjuang untuk kepentingan perjuangan UMNO? Apa benda kau bercakap ni? Itu tak apa lagi, masih lagi dimaafkan oleh Presiden. Masih lagi Presiden UMNO ni berlapang dada. Hei, geramnya Tuhan saja yang tahu. Kemudian apabila berlaku, saudara? Bila dilihat UMNO sudah naik balik, maka dia pun mulalah munculkan diri, menyokong sana, menyokong sini. Saya berdiri teguh di belakang Presiden. Jangan lupa, saudara, UMNO inilah perjuangan kita. UMNO ini asalnya daripada Datuk Ayah Ninda saya. Arwah bapa saya juga berjuang untuk UMNO. Dan saya akan meneruskan perjuangan ini. Katanya, bila UMNO dah menang, ada kebangkitan. Kemudian mula menawarkan diri, pasang orang. Bukan kita tak tahu bahawa bercita-cita nak jadi Presiden UMNO. Kerana waktu itu dilihat UMNO sudah ni. Ini toksik ni sebenarnya, saudara. Memang toksik dalam UMNO. Masih lagi disimpan oleh Presiden. Itu yang saya geram tu, saudara. Kemudian bila berlaku, UMNO tidak dapat jadi kerajaan. Pilihan raya yang lalu, UMNO dapat 30%. 30 kursi. UMNO Barisan Nasional. UMNO Persih dapat 26 kursi saja, saudara. Sedar dirilah. Orang UMNO ni nak marah-marah kat Presiden. Kemudian, Parti Keadilan ataupun Pakatan Harapan 82 kursi. Belum pun subuh, saudara. Sekali lagi usaha-usaha pengkhianatan cuba dilakukan. Tapi tak mengaku dia pengkhianat. Jangan lupa, saudara. Dia pergi jumpa dengan Abang Johari, mengatakan bahawa ini SD ada 18 ahli parlimen UMNO. Ahli Parlimen Barisan Nasional telah menandatangani SD menyokong Tan Sri Muhyiddin untuk jadi Perdana Menteri. Ini yang saya katakan sanggup menyanggah demokrasi. Saya tidak bersetuju bukan kerana benci dengan PBM, tidak, tapi menghormati
prinsip demokrasi. Pakatan Harapan 82. Waktu itu, Perikatan Nasional 73. Yang kamu pergi bawa ahli-ahli dari Barisan Nasional seolah menyokong Tan Sri Muhyiddin, ini apa hal? Pergi ke Sarawak, berjumpa dengan Abang Johari. Bahawa katanya 18 MP BN telah menandatangani sokongan buat SD Suruhanjaya surat bersumpah pada Tan Sri Muhyiddin. Akibatnya Premier ataupun Datuk Sri Abang Haji Openg, dia kata, Abang Johari dia kata kalau gini keadaannya, dia ikutlah. Kalau UMNO Barisan Nasional sudah sokong sama itu ini Perikatan Nasional, saya setuju, itu baik, saya ikut saja. Kita Sarawak ikut. Saudara, celaru negara kita ni. Ini jelas saudara. Apakah orang ini boleh dimaafkan? Jadi lembaga disiplin, bukan Zahid Hamidi berlapang dada juga. Lembaga disiplin menyarankan supaya Hishamuddin H2O ini digantung kalian, supaya tak boleh nak bergerak lagi. Dah digantung, tak boleh nak bergerak. Itu cerita dia saudara. Bukan kerana nak lawan presiden, tidak. Saya dah bercakap, saya ingat dalam 2 minggu lepas ke, kalaulah kerana jawatan presiden ini, dia menjadikan jawatan presiden sebagai perisai untuk melindungi diri dia. Bila sekarang ni jawatan presiden tidak ada pertandingan, kau nak perisai apa benda? Kau nak tuduh bahawa kerana saya nak lawan presiden, maka saya ambil tindakan. Dia tak boleh dah. Sekali baru kita tahu siapa yang kena, siapa yang mengena. Nah, itu 2. Bagaimana dengan seorang lagi, Datuk Maulizan Bujang. Dia adalah Ketua UMNO bahagian Temberau Johor, saudara. Bekas Esko Kerajaan Negeri Johor. Bekas Wakil Rakyat, saudara. Dan dia adalah merupakan orang yang mengumpul bagi pihak Hishamuddin H2O untuk mengumpul tanda tangan akuan bersumpah menyokong Muhyiddin. Ini perakuan diperoleh oleh lembaga disiplin parti. Dia tak boleh nak lari. Jadi caranya gantung dulu. Bukanlah kita pecat, tidak. Supaya kegiatannya dia dapat terhenti. Itu keadaannya saudara. Tok Maulizan ni, dia adalah Ketua UMNO bahagian Temberau. Banyak orang tanya dengan saya, siapa dia Temberau ni? Siapa dia Datuk Maulizan? Dia adalah Ketua UMNO bahagian Temberau. Dan Maulizan secara langsung terlibat sebagai operator H2O dalam mengumpul SD surat akuan bersumpah menyokong Tan Sri Muhyiddin. Pengakuan ini telah diperolehi dan dibuktikan penglibatannya membelakangkan parti oleh lembaga disiplin.